Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita tengok soalan formatif 2021. Okey. Cikgu pilih soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey. Daripada graf, cari setiap yang berikut. Okey. Sekarang kita tengok daripada graf. Had x menuju ke negatif 1 fx. Had x menuju ke negatif 1. Okey, x menuju ke negatif 1. Ni x menuju ke negatif 1 kan? Fx dia dapat 8. Jadi fx dia sama dengan had x menuju ke negatif 1, fx sama dengan 8. Okey, yang kedua. Had x menuju ke kosong fx. Had x menuju ke kosong. Mana kosong ni kan? X menuju ke kosong. Nilai x kosong, nilai y dia berapa? 3. Okey, tengok pula had x menuju ke 1. Ni 1. Okey, apakah nilai y dia? Kosong. Okey. Had x menuju ke 2. Had x menuju ke 2. Ni. Jadi apakah nilai y dia? Okey, had x menuju ke 2 fx sama dengan negatif 1. Okey. Had x menuju ke 3 fx. X menuju ke 3 fx. X menuju ke 3, apakah nilai y dia? Kosong. Okey, had x menuju ke 4. Okey, apakah nilai fx dia? Mungkin 3 kan? Tapi kita carilah. Okey, had x menuju ke 4 fx. Apakah fungsi fx? X kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Apakah jawapan dia? Gantilah x tu dengan 4. Jadi 4 kuasa 2 tolak 4 kali 4 tambah 3. Jadi awak akan dapat jawapan dia 3. Jadi jawapan dia x. Had x menuju ke 4 fx sama dengan 3. Okey. Soalan B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi A jika had x menuju ke A fx sama dengan 8. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi A? Okey, jadi nilai had x menuju ke A dapat 8. X menuju ke A dapat 8. Jadi ada dua kemungkinan lah. Satu nilai dia adalah negatif 1 dan satu lagi nilai kita tak tahu. Jadi macam mana nak jawab soalan B tu? Okey. Soalan 1B. Okey, cikgu salah soalan. Had x menuju ke A fx sama dengan 8. Jadi apakah fx? Okey. Had x menuju ke A x kuasa 2 tolak 4x tambah 3 sama dengan 8. Jadi kalau had kita ganti je kan? Okey, jadi awak akan dapat A kuasa 2 tolak 4 kali A tambah 3 sama dengan 8. Jadi pindahkan 8 ke sebelah kiri. A kuasa 2 tolak 4A tolak 5 sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan kuadratik. Okay, sama ada kita guna kaedah factorization ataupun formula pun boleh lah. Kat sini rasanya kita boleh guna faktor, pemfaktoran sebab nampak lebih mudah. Jadi A kali A kuasa 2. 5 kali 1, 5. Okey, negatif positif. Negatif 5 tambah A, negatif 5A tambah A dapat negatif 4A. Ni lah dia punya faktor. Jadi A sama dengan 5 atau A sama dengan negatif
1. Okey. So, 2 jawapan Jadi apa soalan dia? Tengok balik soalan. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi A. Jadi apakah nilai-nilai yang mungkin bagi A? Jadi nilai-nilai yang mungkin bagi A adalah 5 atau negatif 1. Okey, kita sambung kepada soalan C. C bahagian yang pertama. Tentukan fungsi kecurunan tangen. Okey, tentukan fungsi kecurunan tangen dy dx bagi graf itu dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, menggunakan prinsip pertama. Okey, nak cari dy dx. Jadi C bahagian yang pertama. Okey, kita diberikan bahawa y sama dengan, dia buat y, oh dia buat fx Okey, dia bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Ini persamaan dia. Jadi kita nak pakai formula dy dx sama dengan had delta x menuju ke kosong, delta y, delta x. Jadi kita kena cari delta y, delta x dahululah. Okey, kemudian kita tahu bahawa, kita cari dulu f x tambah delta x. Okey, awak substitute x tambah delta x kuasa 2. Maksudnya ni tempat x kan? Ni x kuasa 2. 4x. Sekarang x ni ditukar kepada x tambah delta x. Jadi x ni jadi x tambah delta x lah. Okey. Tolak 4 x tambah delta x tambah 3. Jadi nak kembangkan terus ataupun masukkan dalam formula, cikgu rasa kembangkan terus lah sebab macam panjang kan. Kita pun mudahkan dahulu Jadi dekat sini kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2 tolak 4x tolak 4 delta x tambah 3. Okey, ada tak yang boleh kita kumpulkan? Ni delta x kan? Ni delta x, yang ni delta x. Okey, tapi ni 2x delta x. Tak ada berbeza belaka. Okey, kemudian kita masukkan dalam delta y ni lah. Okey, delta y adalah f x tambah delta x tolak fx. Okey, jadi awak akan dapat f, salah. Sekejap ya. Jadi awak akan dapat masukkan yang ni, fx tambah ni, panjang ni, panjang juga. X kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2 tolak 4x tolak 4 delta x tambah 3 tolak dengan, saya kembangkan teruslah x kuasa 2, lepas tu tolak jadi tambah 4x tolak 3. Okey. Kemudian permudahkanlah. Jadi kita ada dekat sini 4x, 4x tolak 4x tambah 4x, x kuasa 2 tolak x kuasa 2 dan 3 tolak 3. Jadi yang tinggal di sini adalah 2x delta x tambah delta x kuasa 2 tolak 4 delta x. Ini adalah delta y. Jadi kita bahagi semua ni dengan delta x. Delta x. Delta
X bahagi delta X dan bahagi dengan delta X. Jadi, okey, yang ni kita boleh hilangkan, masukkan. Yang ni akan hilang 1 dan ini akan, okey, hilang tinggal 4. Jadi, delta Y, delta X, 2X tambah delta X tolak 4. Jadi, okey, masukkan dalam takrifan dy dx, definisi prinsip pertama tu, okey, definisi dia. Dy dx sama dengan had delta X menuju ke kosong, delta Y delta X ini adalah 2X tambah delta X tolak 4. Okey, apabila kita menggantikan delta X ni dengan nilai kosong, okey, ini akan jadi kosong lah. Di mana kita akan memperolehi jawapan 2X tolak 4. Jadi nilai kecerunan M dia, okey, menggunakan pembezaan prinsip pertama adalah 2X tolak 4. Tengok balik adakah itu yang dia nak. Okay. Tentukan fungsi kecerunan tangent. Tak perlulah kita buat M sebenarnya. Okay. Dy dx lah. Ini dy dx dia. Ya, dy dx. Dia nak dalam fungsi kecerunan tangent, dia nak dy dx. Jadi dy dx sama dengan 2x tolak 4. Ataupun awak boleh je hashtag kat sini. Ini jawapan dia. Alright. Kemudian kita tengok soalan C2. Seterusnya maksudnya awak kena guna apa sahaja yang awak dapat sebelum tu. Okey, awak kena guna. Okey. Tentukan kecerunan tangent pada titik 4, 3. Okey. Jadi untuk C2, okey, tadi kita dapat dy dx sama dengan 2x tolak 4. Dy dx sama dengan 2x tolak 4. Okey, pada titik, okey, 4, 3. Okey, 4 ni nilai y. Kat sini tak ada nilai y kan? Ada nilai dy dx, jadi tak berkaitan. Tapi nilai x dia adalah 3. Ataupun pada x sama dengan 3. So awak masukkan, okey. So bila x sama dengan 3 kan? Dy dx sama dengan 2 kali 3 tolak 4. Jadi awak dapat 2. Jadi kecerunan dia pada titik 4, 3 adalah 2. Okey, itu soalan C, soalan 1, nombor 1. Okey. Kemudian kita sambung kepada soalan nombor 2. Cari nilai bagi setiap had yang berikut. Okey, macam biasa had ni kita ganti saja. Jadi had x menuju ke kosong. Okey, jadi awak gantilah, ini akan jadi kosong kuasa 2 tolak 6 kali kosong, kosong tambah 9. Jadi jawapan dia adalah 9. Okey, yang bahagian kedua pun sama juga, awak ganti saja. Awak akan dapat jawapan. Okey, punca kuasa 3. Okey, 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 2. Jadi awak akan dapat jawapan dia 2 kuasa 4 tolak 2, berapa yang jawapan dia? Awak dapat 8. Okey, 8. Punca kuasa 3, 8.
Jadi punca kuasa 38 adalah 2. Okey. Dan seterusnya lah. Okey. Cuma kalau awak tengok dekat C, bila awak ganti 9, awak dapat 9 awak dapat 0 per 0. Kes ni awak dapat 0 per 0. Jadi sama ada awak faktorkan atau awak darab conjugate. Darab conjugate. Okey, tapi kes dia yang ni tak ada cert. Jadi kita faktorkan lah. Kita factorize. Okey. Sama sahaja, yang ni pun awak akan dapat 0 per 0. Yang ni pun 0 per 0. Yang ni pun sama 0 per 0. Di mana setiap satu ni awak kena factorize. Okey, mari kita tengok satu soalan. Kita tengok F. Okey, nombor 2F. Nombor 2F. Nombor 2F, had X menuju ke 5, X kuasa 2 tolak 7X tambah 10 bahagi dengan X kuasa 2 tolak 25. Jadi kalau awak ganti, awak akan dapat 0 per 0 kan? Okey, jadi case indeterminate form. Indeterminate form dapat 0 per 0. Yang ni tak payah tunjuk dalam pengiraan, ni untuk kita sahaja. Okey, jadi sama ada kita faktorkan atau kita darab conjugate. Campur dah bahasa Inggeris bahasa Melayu. Okey. Darab conjugate. Okey. So kat sini ada dot cert tak? Dot, jadi this is not suitable lah. Ini tidak sesuai. 4X menuju ke 5. Okey, cuba faktorkan. Yang ni kena faktorkan sebab dia kuasa 2. Jadi awak faktorkan kedua-dua ni lah. Okey. Yang bawah ni mudah cikgu akan dapat X tolak 5. X tambah 5. Okey, yang atas ni. Okey, 10. 10 kali berapa? 5 kali 2 kan? 5 kali 2. Ni X, ini X. Okey. Jadi kita nak negatif jadi tolak. Okey. Selepas kita factorize, kita kena pastikan kita potong supaya tidak menjadi kosong bila kita ganti, tak kosong 5 dot 5 kan? Jadi kosong lah. Okey, menyebabkan dia jadi kosong tu. Okey, jadi sebenarnya persamaan kita boleh dimudahkan menjadi X tolak 2, X tambah 5. Okey, sekarang cuba kita ganti nilai. Jadi bila awak ganti nilai 5 ke dalam persamaan, awak akan dapat 5 tolak 2 bahagi 5 tambah 5. Di mana jawapan dia adalah 3 per 10. Ini jawapan bila had X menuju ke 5. Okey. Kemudian kita tengok lagi soalan. Soalan nombor 2, cikgu rasa awak boleh cuba yang lain dulu. Okey. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Cikgu berminat dengan soalan yang melibatkan nombor 3 ni. Okey, melibatkan set kedua-duanya. Ni set 1 tambah 2x tolak set 1 tolak 2x ni tambah dengan tolak kan? Okey. Jadi mari kita cuba bersama-sama Alright. Nombor 3 A. Okey. Had X menuju ke 0, 1 tambah 2x punca kuasa tolak 1 tolak 2x punca kuasa bahagi dengan x. Okey. Apa-apa hal kita cek dulu adakah dia 0 per 0. Kita gantikan 0 jadi 1 tolak 0 1.
1 tambah 0, 1. 1 tolak 1 jadi 1 tolak 1 kosong. Dapat 0 per 0. Jadi bila kes dapat 0 per 0 ni, dia terlintas di fikiran kita, what should I do? Okay, so jangan panik sama ada kita faktorkan ataupun darab conjugate. Okay, sekarang soalan conjugate adalah conjugate. Conjugate. Okay, sekarang soalan ni ada set kan? Yes, kita boleh darab conjugate. Okay, jadi had X menuju ke 0. Okay, 1 tambah 2X tolak 1 tolak 2X bahagi dengan X darab dengan conjugate yang bersesuaian. Jadi conjugate bersesuaian kat sini kita tukar. Tu jadi tambah. Jadi 1 tambah 2X tambah 1 tolak 2X, 1 tolak 2X bahagi dengan conjugate yang sama. 1 tambah 2X tambah 1 tolak 2X. Kenapa sebenarnya kita tidak mengubah soalan? Sebab kalaulah kata kita buat begini, sebenarnya kita tak buat apa-apa. Yang ni bahagi ni dapat 1 kan? Jadi kita tidak mengubah apa-apa. Jadi kita cuma mengubah bentuk, mengubah soalan ni kepada yang lebih mesra lah, mesra dengan kita kan. Alright. Okay, kita sambung. Okay, kemudian untuk bila awak kata awak darab dengan conjugate, awak kembangkan bahagian yang perlu. Jangan kembang semua. Keluar macam ni. Mana jadi ni? Dia besar. Macam nak kecil pula. Macam nak kecil ni. Tertekan. Macam mana? Jadi gitu. InsyaAllah. Tekan je. Okay. Awak kejap. Cikgu nak tukar colour sebenarnya. Okay. Jadi yang perlu dikembang adalah bahagian, cikgu rasa kita bubuhlah kurungan ni supaya lebih nampak. Okay. Kita guna colour lain pula. Okay. Jadi yang nak kembang ni bahagian ni, yang atas ni. Jadi, yang bawah tu tidak terlibat kan. Jadi kita salinlah dulu. Kurungan 1 tambah 2X. Okay. Tambah 1 tolak 2X. Okay, yang bahagian atas ni bila kita kembang. Okay. So ni kes dia cikgu suka guna formula ni. A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jimat masa kan. Jadi A kat sini adalah 1 tolak 2X set. Jadi akan dapat, tak apa cikgu salin dulu. So sebenarnya dia akan hilang lah nanti kan. Tolak 1 tolak 2X. Okey. Kalaulah kata awak nak kembangkan, awak boleh kembangkan. Awak boleh kembangkan satu persatu tapi panjang. Yang ni awak kembang ke sini, awak kembang ke sini, kemudian awak ni pula. Jadi dia akan jadi panjang. Okey. Alright. Kemudian bila dikembangkan, bila kita darab conjugate, alright. Jadi yang ni kita darab conjugate kan, jadi yang ni, yang ni set X, punca kuasa 2, maka dia hilang lah. Ya tak? Ni. Ini pun sama juga. Jadi dia akan jadi 1 tambah 2X tolak 1 tolak 2X. Bahagi dengan X. Dalam kurungan 1 tambah 2X. Ada set. Tambah 1 tolak 2X. Set. Kemudian kita guna biru balik ni kita nak permudahkan. Jadi had
X menuju ke kosong. 1 yang kita buang kurungan ni. Okey. 1 tambah 2X tolak 1 tambah 2X bahagi dengan X. Okey. 1 tambah 2X punca kuasa tambah 1 tolak 2X. Punca kuasa itu. Tutup balik kurungan. Jadi ni 1 tolak 1 kan hilang. Okey, saya tulis di sini. So, had X menuju ke kosong, 2X tambah 2X. Awak akan dapat 4X bahagi dengan X, 1 tambah 2X tambah 1 tolak 2X. Okey. Nampak tak ini darab kan? Ini operasi dia tengah darab dengan semua yang dalam kurungan ni dia tengah mendarab dengan semua dalam kurungan ni. Okay, jadi kita boleh ni lah, kita boleh cancelkanlah X ni. X dalam ni semua tak boleh sebab dia dalam kurungan, dia tambah tu kan. Dia terikat. Okay. Jadi jawapan dekat sini kita akan dapat had X menuju ke kosong 4 bahagi dengan 1 tambah 2X. Okay, set tambah 1 tolak 2X set. Jadi cuba ganti tengok. Bila kita dah cancel ni sebenarnya kita dah menyebabkan denominator dia tidak lagi kosong. Okey, sekarang bila awak ganti awak akan dapat 4 bahagi dengan 1 tambah kosong 1 lah. Punca kuasa 1 tambah dengan 1 tolak kosong. Punca kuasa 1 1. Jadi awak dapat 4/2 ataupun jawapan dia adalah 2. Jadi had, ini soalan had soalan had X menuju ke kosong fungsi ni adalah 2. Okey. Okay, cikgu bincang soalan ni. Cikgu berhenti dulu untuk hari ini. Okey. Dan cikgu nak awak sambung lagi yang seterusnya. Dan jika awak ada sebarang masalah, awak boleh tanya cikgu. Jangan malu-malu. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.